Okay, so ini adalah kita punya tajuk hari ni. Hari ni kita nak belajar tentang tajuk penyaduran dan penulenan logam. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak semua? Boleh. Okay, boleh. Okay, so ini cikgu ambil daripada buku teks buku teks kimia kita, iaitu muka surat 44. Okay, muka surat 44. So kita lihat dekat sini. Okay, so kriteria kejayaan kita ada dua, iaitu kamu boleh menyatakan pemerhatian di anode dan di kathod bagi proses penyaduran. Okay, ni tambah sikit Okay, ni kamu tambah sikit proses penyaduran dan proses dan penulinan logam. Okay, manakala kriteria kejayaan kita yang kedua pun sama. Okey, yang sama juga, iaitu kamu boleh menulis setengah persamaan di anode dan di kathod bagi proses penyaduran dan kejap ya. Proses penyaduran dan proses penulinan logam. Allah, kenapa dia macam ni jadi ni? Sekejap ya, cikgu nak type. Tak boleh nak type pula. Dan penulinan logam. Okey, so kita ada dua kriteria kejayaan ya hari ni. Okay. So, cikgu nak so kamu lihat cikgu terangkan yang pertama. Yang pertama kita lihat tajuk penulinan logam. So semua dah bersedia ke nak mendengar penerangan saya? Dah, okey, thank you. Okay, so kita lihat penyaduran logam. Okay, kamu tahu kenapa penyaduran logam ni dilakukan? Penyaduran logam ni kita lakukan untuk kita nak jadikan rupa sesuatu logam tu kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Itu tujuan kita melakukan proses penyaduran logam. So penyaduran logam dan juga penulinan logam ni dia adalah salah satu aplikasi utama daripada proses elektrolisis. Okey. Ada lagi satu iaitu pengekstrakan yang mana kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, so untuk penyaduran logam, kita lakukan secara elektrolisis di mana objek yang kita nak sadur tu kita akan letak dia ataupun kita jadikan dia sebagai kathod. Iaitu kita sambungkan dia pada terminal negatif sel kering. Manakala proses bahagian anode, logam yang kita nak sadur tu kita jadikan dia sebagai anode. Iaitu kita sambunglah dengan terminal positif. Sekejap Okey. Merah penyaduran kan? Okey. Lepas tu larutan yang kita guna, kita kena guna larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadu. Kita kena guna ion logam penyadu. Sekejap Okey. So kita tengok dekat sini. Okey. Sekejap Okey, so kita lihat kat sini dekat anode. Tadi kita letak logam yang kita nak sadur tu dekat anode. So logam yang kita nak sadur tu ataupun kita kata anode, anode tu dia akan mengion menjadi ion kuprum. So ini adalah contoh setengah persamaan yang akan berlaku semasa proses penyaduran. So dia macam ni lah proses penyaduran tu.
Okey, cikgu lukislah gambar rajah untuk kamu faham So ini adalah bika. So kita letakkan logam yang logam penyadu Ini kita panggil logam penyadu. So logam penyadu ni dekat sini dia adalah sekejap. Kecil lah lukisan dia kat sini. Okey, so macam ni cikgu lukis kat sini. Okey, so ini adalah logam penyadu. So contoh logam penyadu ni cikgu gunakan kepingan logam kuprum. Okey, manakala objek yang cikgu nak sadu ni, contohnya cikgu nak sadukan kunci. Okey, ni kunci. Okey, so kunci ni yang cikgu nak sadu. Okey, so kita akan pasang elektrolit. Okey, kita akan letak elektrolit di sini. Okay. Make sure logam yang kita nak sadu tu mesti berada sepenuhnya di dalam elektrolit. So elektrolit kita guna kuprum 2 nitrat. Okey, sama ada kuprum 2 nitrat atau kuprum 2 sulfat. Okey, so kedua-dua ni kita sambunglah. Okey, logam kuprum mesti pada terminal positif, manakala kunci kita sambung dengan terminal negatif. Kita letak dulu, sambungkan juga dengan emitter. Okey, emitter tu tujuan dia untuk kita ukur arus elektrik yang kita gunakan. Alright, so proses yang berlaku di anode adalah proses pengoksidaan di mana anode kuprum tu dia akan, thank you Raja. So dia akan mengayon menjadi ion kuprum. Manakala di katot, okey, dekat sini dia guna cincin besi. So kalau kat sini cikgu guna kunci. Sebenarnya apa-apa objek sahaja pun boleh. So apa yang berlaku dekat katot, ion kuprum dia akan dinyah cas, okey, dinyah cas dan membentuk logam kuprum. Okey, so apa yang berlaku pada warna biru? Warna biru larutan kuprum 2 sulfat ni dia tidak akan berubah. Okey, ni yang macam saya terang dalam kelas yang sebelum ni. Kenapa dia tidak berubah? Kerana kerana kepekatan ion kuprum ni dia tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Sebab kita kata kat sini, cuba tengok kadar atom kuprum mengayon pada anode adalah sama dengan kadar ion kuprum dinyah cas pada katot. Sebab itulah kepekatan ion tu kekal sama di dalam larutan elektrolit. So kita katakan tindak balas redox berlakulah dalam proses penyaduran logam. Kenapa tindak balas redox berlaku? Sebab ada tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, so kita tengok sikit eksperimen dia. Okay, so ini adalah eksperimen logam secara elektrolisis. Ini yang saya terang, ini gambar rajah dia. Okay. So dekat sini nampak ini adalah dia menggunakan kepingan kuprum. Dia nak sadurkan sudu besi dengan logam kuprum. So sudu besi dia akan sambung ke terminal negatif. So sudu besi ni akan jadi katot. Okay, sudu besi akan jadi katot, manakala kepingan kuprum akan jadi anode. Okay, alright. Kamu rasa kamu boleh ingat tak macam mana nak ingat penyambungan anode dengan katot ni? Boleh ingat tak? Kenapa diam je semua orang ni? Tahulah hari ni hari Jumaat. Fatin, tahu tak Fatin macam mana nak ingat which one kita sambung dengan anode, which one kita sambung dengan katot? Cikgu boleh tak kalau kita tengok dekat sel kering tu? Boleh. Memang kita akan tengok sel kering. Cuma cikgu tanya, memang kita akan tengok sel kering betul. Cuma macam mana kamu nak ingat yang katot tu kena sambung dengan objek yang kita nak sadu? Cara untuk kamu ingat ataupun tips yang kamu nak ingat. Okey, siapa? Cikgu tunjuk. Tips yang biasa cikgu guna. Okey, tips yang biasa saya guna, saya akan ingat katot kunci. Okey, katot kunci iaitu K dengan K. So, kenapa cikgu kata kunci? Sebab cikgu ambil contoh objek yang cikgu nak
sadur. Okey, objek yang cikgu nak sadur tu kita gunakan kunci sebagai contoh. So kunci mesti sambung dengan katot. So kalau dia bagi objek lain pun kamu ingat je kunci katot. Kunci katot. So logam anode lah. Alright, boleh tak? Boleh. Alright, thank you. So prosedur dia, so ini bahan-bahan yang kita guna. Kamu tolong tengok dan tolong baca eksperimen ini sebab eksperimen memang soalan merancang eksperimen memang ada dalam soalan bahagian C. So kita lihat dia punya bahan adalah larutan kuprum 2 sulfat sebagai elektrolit, sudu besi, objek yang kita nak sadur, kepingan kuprum dan kertas pasir. Okey, kenapa adanya kertas pasir? Sebab kertas pasir ni kita guna untuk kita gosok kepingan kuprum dan sudu besi. Okey, kita gosok untuk kita bersihkan kepingan kuprum tadi dengan sudu besi tu kita bersih daripada benda asing. Okey, kemudian kita tuangkan larutan kuprum 2 sulfat yang berkepekatan 1 mol desimeter padu ke dalam bikar sehingga separuh penuh. Kemudian kita sambungkanlah sudu besi tu kepada terminal negatif. Ini penting sebab ada markah untuk prosedur yang ini. Okey, kita sambungkan sudu besi kepada terminal negatif dan kepingan kuprum ke terminal positif bateri dengan menggunakan wayar penyambung. So bila kita dah rendam, okey, bila kita dah sambungkan sudu kedua-dua tadi tu, sudu besi dengan kepingan tu kita kena celup. Okey, kita celup kedua-dua ni ke dalam larutan kuprum ataupun elektrolit. And then kita hidupkan suis and then kita gunakan arus elektrik yang kecil sahaja iaitu sebanyak 0.2 ampere. Okey. Kemudian kita tutup suis selepas 30 minit dan kita keluarkan sudu besi dan kita keringkan. Okey, semasa proses elektrolisis tu, kalau kita nak dapatkan hasil saduran yang cantik, kita kena pusingkan. Okey, so ni sudu besi ni, wire tu kamu pusing supaya proses penyaduran tu dia akan berlaku dengan baik. Kamu tahu tak proses penyaduran tu apa? Tahu tak proses penyaduran tu apa? Tak. Okey, proses penyaduran ni dia macam contohnya macam cikgu ada cincin besi ataupun apa-apa objek yang besi, kita nak salutkan dia dengan logam kuprum. Kenapa kita nak salutkan dia dengan logam kuprum? Sebab kita nak rupa kunci besi ataupun sudu besi tu nampak lebih cantik. Kalau lagi satu, kita nak elak dia daripada berkarat supaya objek tu tahan katisan. So sadur ni sebenarnya macam kita nak salut je objek tu dengan logam lain. Okey. Kita nak lapisi objek tu dengan logam lain. So istilah dekat situ kita guna sadur atau penyaduran. Boleh faham tak istilah penyaduran tu? Boleh. Boleh, alright. Okey, ada cikgu kat sini yang cakap faham. Okey. So pemerhatian yang kita akan dapat, so keputusan tu kita akan rekod. So daripada eksperimen ini, apa pemerhatian yang kita akan nampak? Okey, dekat anode. Dekat anode tadi adalah kepingan kuprum, betul tak? So kepingan kuprum ni dia akan mengayon. Okey, dia akan mengayon menghasilkan apa? Logam kuprum mengayon menghasilkan apa? Menghasil ion kuprum. Jadi apa yang berlaku kepada kepingan kuprum ni? Kepingan kuprum ni dia akan menipis. Kepingan kuprum menipis. Okey, dia akan menipis. So kenapa kepingan kuprum ni semakin menipis? Sebab dia kerana ion kuprum terhasil. Okey, ion kuprum terhasil atau kamu boleh kata kuprum mengayon membentuk ion kuprum. Okey, kuprum mengayon membentuk ion kuprum. Okey, so setengah persamaan yang akan berlaku Cu dia akan hasilkan Cu2 plus 2 elektron. Okey, logam kuprum dia akan derma elektron menghasilkan ion kuprum. Okey, itu adalah pemerhatian di anode. Okey, di katot, katot tu sudu besi kan? Okey, so sudu besi ni yang tertarik ke sudu besi adalah ion kuprum 2. Okey, so ion kuprum 2 dia akan menerima elektron yang didermakan oleh kuprum tadi.
Okay, so ion ni dia akan menerima dan akan terbentuklah ion di sini. So kuprum 2 positif dia akan terima elektron dan dia akan menghasilkan logam kuprum. So logam kuprum ni lah yang akan terbentuk di sekeliling sudu besi ni. So kita katakan pepejal perang. Okay, pepejal perang terbentuk. Okay, biasanya kita guna dua logam, sama ada kuprum atau argentum. So kalau kuprum, pepejal perang sebab kuprum warna perang. Okay, nampak ni warna perang ni. Tapi kalau argentum, kamu akan nampak pepejal kelabu. Kenapa kelabu? Sebab sebab argentum tu memang warna kelabu. Okay, boleh. So bila kita tengok pemerhatian pepejal perang terbentuk, so inference dia kita katakan atom kuprum terhasil. Boleh? Boleh tak? Setakat Boleh. ini. Boleh Alright. Okey, penulinan cikgu tinggalkan sekejap. Okey, so sekarang kamu tolong buka modul. Okey, kita tengok modul muka surat 66. Cikgu nak terus jump to modul. Okey, ini adalah modul kamu muka surat 66. Okey, so kita tengok muka surat 66. So ini adalah eksperimen yang saya terang tadi, iaitu eksperimen penyaduran logam. Okey, kita jalankan eksperimen bagi penyaduran objek dengan logam penyadur. So kepentingan ataupun tujuan kita melakukan penyaduran adalah untuk menghalang pengaratan ataupun menghalang kakisan. Okey. So kita tengok kat sini. Okey, ni kamu boleh baca. Ni sama je macam saya terangkan. Okey, ini yang penting. Ini yang selalu ditanya di dalam soalan. So, langkah untuk mendapatkan hasil penyaduran yang baik dan cantik. So, yang pertama, bersihkan logam penyadur dengan kertas pasir. Yang kedua, gunakan elektrolit yang cair. Okey, yang ketiga, elektrolit yang cair ni macam mana kita nak tahu? Tengok kepekatan dia. Biasanya kita guna kepekatan 1.0 atau 0.1 mol per desimeter padu. Okay, and then kita alirkan arus elektrik yang kecil. Okay, jangan guna arus elektrik yang besar. So yang kecil tu lebih kurang nilai dia 0.2 ampere, 0.1 ampere, macam tu. Okay, dan yang D, kamu putarkan objek yang disadur perlahan-lahan. Itu yang cikgu cakap tadi, kita pusing objek tu. Kalau kunci besi, kita pusinglah kunci besi tu supaya semua permukaan kunci besi itu disadur ataupun disalut oleh logam kuprum tadi. And then kita panjangkan tempoh masa penyaduran. Mungkin kamu ambil masa sampai 30 minit, 40 minit macam tu. Okay. So kita lihat latihan 54. Ini soalan yang biasa dia tanya. Okey, so dia kata dekat sini, satu eksperimen dijalankan bagi menyadur kunci besi dengan logam kuprum. Okey, so kita nak tengok soalan dia kata apa. Soalan yang pertama dia suruh kita lukis satu rajah berlabel bagi eksperimen. So tak susah pun. So kat sini dia guna kunci besi, logam kuprum. Okey, so kamu lukislah. Okey, ni adalah logam kuprum. Okey, so ini kunci besi. Ni kunci besi. Lukislah kunci besi. Lukislah macam-macam rupa pun. Yang penting kamu label dengan betul. So kita labelkan. So ingat kunci besi kamu tu mesti dicelup sepenuhnya di dalam elektrolit. Okay. So ini adalah dia punya wire penyambung. Alah, cikgu punya ni macam terbalik sikit kan. So tak apalah. Jadi macam tu. Okay. So ini adalah kita label lah. Mesti label. So ini adalah kepingan kuprum. Okay, kepingan logam kuprum. Dan ini adalah kunci besi. Okay. So sekarang saya nak tanya. Saya nak tanya sekarang kita nak guna elektrolit apa? Apa elektrolit yang kita nak guna untuk proses penyaduran ini? Okay, apa yang kita nak guna untuk proses penyaduran ni? Elektrolit apa kelas? Okay. Okay, Alia ke Alice? Alia ke Alice? Kenapa cikgu?
Okey, cikgu tak dengar. Larutan apa? Larutan kuprum 2 sulfat. Betul. Okey, kita boleh guna larutan kuprum 2 sulfat. Okey, Alia, awak nak guna larutan apa tadi, Alia? Kuprum 2 nitrat. Boleh. Bagus. Pandai pun. Kuprum 2 nitrat. Okey. So biasanya kita guna larutan garam, kita guna garam yang larut lah. Okey, larutan garam yang larut. Okey. Sekejap cikgu nak buka mask ni. Aduh. Sebab datang sekolah kan, so kena standby mask tadi. Okey. So, inilah rajah berlabel. So, biasanya daripada rajah berlabel ni, paling banyak pun soalan jawapan dia 2 markah atau paling sikit 1 markah. Okey, so soalan yang seterusnya, nyatakan semua cation yang hadir dalam larutan. Okey, apa cation yang hadir dalam larutan ni? Cation apa yang hadir dalam larutan ni, kelas? H plus dengan Cu cikgu. Okey, H plus dan Cu2 plus. Bagus. Okey, betul. Dan pada rajah, tandakan anode dan katot. So pada rajah, tandakan anode dan katot. So kamu garis, ini adalah anode dan ini adalah katot. Okey. Okay. So kita dah jawab soalan A dan B. Okey, kita lihat soalan C, proses dia. Okey, so dia kata nyatakan elektrod. Okey, nyatakan elektrod yang bertindak sebagai anode. So apakah elektrod yang bertindak sebagai anode? Kepingan kuprum. Okey, kepingan kuprum. Okey, manakala di katod, elektrod yang bertindak sebagai katod adalah kunci besi. Dia sama je macam elektrolisis larutan aqueous yang kita dah belajar tu. Kuprum pula. Yang apa tadi? Kunci besi. Okey, itu adalah kunci besi. Okey, setengah persamaan. Ini cikgu terang tahu sebab sekejap lagi cikgu nak suruh kamu buat latihan sendiri, hantar dekat Google Classroom. So dengar betul-betul bila cikgu terang ni. Okey, so persamaan setengah, so anode mesti derma elektron. So Cu dia akan hasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron. Macam tu. Manakala dekat katod, kunci besi memang kunci besi, tapi yang akan mengayon adalah yang akan nyahcas, bukan mengayon, yang akan nyahcas adalah ion kuprum. Okey, dia akan terima elektron menghasilkan okey. Ada yang tanya cikgu, kenapa dekat anode kuprum yang dinyahcas bukannya cation? Okey, sepatutnya cation pula, sepatutnya anion lah kan, iaitu anion dia adalah kalau kita ambil sulfat SO4 2- dan OH minus, betul. Okey, kenapa bukan SO4 2- ataupun OH minus yang dipilih untuk mengayon dekat anode? Kenapa? Kenapa kepingan kuprum tu yang mengayon? Ada tak yang boleh bagi jawapan? Sebab benda tu yang nak disadurkan cikgu. Okey, sebab benda tu yang nak disadurkan. Hampir tepat tapi kurang tepat. Macam mana tu? Hampir tepat tapi kurang tepat. Cikgu, saya nak cuba boleh? Boleh, Fatin? Sebab reaktif ke? Nampak tak dia guna kepingan kuprum kan? So ingat tak faktor yang ketiga dalam faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous? Ada 3 kan, iaitu kepekatan, nilai E0 dan juga jenis elektrod. So dekat sini memang dia guna kuprum. So kuprum memang kepingan elektrod yang reaktif. So dia yang akan mendermakan elektron. Faham Okey, so kita tengok pemerhatian. Okey, so pemerhatian yang kita akan nampak dalam eksperimen ni dekat anode dan juga katod. Dekat anode, apa yang kita nampak, kepingan kuprum tu jadi apa? What happened to kepingan kuprum? Jadi nipis cikgu. Pandai. Bagus.
Kepingan kuprum akan menjadi nipis ataupun menipis. Okey, manakala dekat katot, okey, dekat katot pula kepingan, okey, dekat katot apa yang berlaku dekat katot? Pepejal perang terbentuk. Yes, betul. Bagus Alice. Pepejal perang terbentuk. Okay. So inference. So inference ni macam biasalah. Kenapa pemerhatian tu jadi macam tu kan? Okay, so dekat anode, kenapa kepingan kuprum tu menipis? Kerana apa? Ion. Kuprum terhasil. Ya, pandai. Kerana ion kuprum terhasil. Manakala dekat katot, kenapa pepejal perang terbentuk? Kerana atom kuprum terhasil. Senang je kan? Okay, so the last one dia kata, kita katakan tindak balas redox ni berlaku kerana tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okay, boleh? Sama je, elektrolisis tu sama je macam yang cikgu terangkan sebelum ni, cuma proses tu dia melibatkan salah satu aplikasi dia, iaitu penyaduran logam. So tujuan penyaduran logam ni supaya objek tersebut kelihatan lebih menarik dan kita nak elakkan daripada objek tersebut terkakis. Okey. Seterusnya, soalan B ni, soalan B ni cikgu tak nak bincang hari ni, cikgu nak kamu jawab. Okey, kamu jawab kemudian kamu submit tugasan ni dekat Google Classroom. Okey, seorang pelajar ingin menyadurkan cincin besi dengan lapisan argentum. So dekat sini dia tak guna kuprum tapi dia guna argentum. Biasanya soalan dia akan tanya dua je. Okey, kuprum atau argentum. Okay, so kamu jawab, lebih kurang sama juga. Okay, so latihan 55 ni pun dia berbentuk esei. Masih lagi soalan penyaduran tapi dia dalam bentuk esei. Esei ni dekat bahagian B atau C lah. Soalan yang pilih tu kan. Okay. So dekat sini, dekat sini dia kata seorang pelajar mempunyai sudu yang diperbuat daripada besi. Beliau ingin mencantikkan sudu itu dengan menyadurkannya dengan logam yang sesuai. So dia suruh kita rancang satu eksperimen makmal. So rancang satu eksperimen makmal yang kamu boleh rujuk buku teks yang cikgu bincang tadi yang ini. So inilah. Mana dah hilang? Yang ini. Okay. Aktiviti makmal 1G. Tapi tengok dulu apa yang dia nak suruh kamu terang. Okay, penerangan kamu tu based on, dia dah bagi dah apa yang dia nak. So, penerangan tu berdasarkan bahan kimia yang digunakan, prosedur eksperimen, rajah susunan radas ni kena lukis. Okay, susunan rajah ni kena lukis lah yang macam gambar rajah yang saya lukis. Setengah persamaan yang terlibat dan pemerhatian. Okay, so biasanya soalan ini memang bernilai 10 markah. Okay, so untuk latihan, sebab nama pun latihan, so dia bimbing kamu. Okay, modul ni bimbing kamu. Dia dah bagi dah bahan dan radas apa, prosedur apa, setengah persamaan pun ada dengan pemerhatian. Cuma yang tak ada adalah rajah susunan radas, tak ada. So kamu lukis susunan radas ni dekat sini. Tulis je dekat modul tu. Okay, nanti dah siap. 2 latihan ni, snap hantar dalam Google Classroom. Cikgu dah bagi classwork pun, cikgu dah bagi assignment kalau kamu perasan dekat Google Classroom. Sebab semalam kelas dengan 5 beta, so saya dah bagi dah. So nanti kamu submit je dekat situ. Saya bagi tempoh sampai besok malam. Okay, so dah habis untuk penyaduran. Kita nak masuk pula penulenan, iaitu aplikasi elektrolisis yang kedua. Okay, bunyi apa tu? Okay,
So kita tengok penyaduran logam. Okey, ni penyaduran logam. So kita tengok logam kuprum atau juga dikenali sebagai tembaga. Pernah dengar sama ni orang sebut tembaga? So logam kuprum atau tembaga adalah mineral dan unsur penting untuk kehidupan seharian kita. So logam kuprum ni banyak kita guna dekat industri lah. Sebab apa? Sebab sifat dia yang mulur. Okey, mulur ni mudah ditarik. Okey, boleh tempa kekonduksian elektrik dan haba yang baik serta dia ada tahan terhadap sakisan. Dia susah karat. Kalau besi ni dia cepat karat. Okey. Tapi logam kuprum yang kita guna dalam pendawaian elektrik mestilah 99.99% tulen. Kalau logam kuprum tu dia tidak tulen, ada kehadiran benda asing, so dia tidaklah ni macam sifat dia tadi yang cikgu sebut tu tidak berapa baik. Okay. So ketulinan logam kuprum yang diekstrak melalui proses peleburan tu mesti dalam lingkungan 99.5. Jadi to make sure semua logam kuprum tu tulen, jadi kita kena buatlah satu proses, iaitu proses penulinan logam melalui elektrolisis. So dalam proses penulinan logam secara elektrolisis ni, kita jadikan kepingan nipis kuprum tulen ke katod. Maknanya yang tulen duduk dekat katod ataupun terminal positif. Terminal negatif. Manakala kuprum tidak tulen, kita letak dia dekat terminal positif, iaitu dia jadi sebagai anode. Okey. So anode kuprum yang tak tulen ni dia akan mengayon, membentuk ion kuprum 2 positif. So kuprum tu dia akan larut menjadi ion kuprum. Boleh. Right, thank you. Sekejap Ya, blok mana Blok A kan? PPD nak pergi PPD hantar tu. Okay. Alright. So kita tengok dekat katod pula. Okay, dekat katod kita letak kuprum tulen. So dekat katod tu ion kuprum tu yang akan dinyacas membentuk atom kuprum. So pemerhatian yang kita akan nampak nanti, pepejar kuprum tu dienapkan. Okay, dienapkan dan katod kuprum tulen menjadi semakin tebal. Okay, maksud dia yang dekat sini, ni gambar rajah dia. Okay, so ni gambar rajah. Okay, so ni yang cikgu cakap tadi tu. Okay, kepingan kuprum tak tulen kita sambung dekat terminal positif. Okay, panjang. Kepingan kuprum tulen kita sambung dekat terminal negatif. So ini yang akan bertindak sebagai anode, ini yang akan bertindak sebagai katod. Okay. So elektrolit yang kita guna samalah. Kalau kita guna kuprum, okey, kalau kita nak tulenkan tu logam kuprum, so mestilah kita guna larutan kuprum. Kalau kita nak tulenkan argentum, mestilah kita kena guna larutan argentum. Tu cara dia. Okay. So dia punya prosedur, okay, so tujuan bahan kamu boleh baca, okay. So prosedur dia, tuangkan larutan kuprum 2 nitrat 1 mol per desimeter padu ke dalam bikar sampai separuh penuh. Kemudian kita sambunglah kepingan kuprum tak tulen ke terminal positif. Manakala kepingan kuprum tulen ke terminal negatif. Macam mana kamu nak ingat cikgu? Cikgu saya selalu confused. Macam mana nak ingat anode tak tulen, katod tulen? Okey, cara saya nak ingat, saya tengok macam ni. Tengok dekat terminal. Yang panjang sikit perkataan dia. Apa yang panjang perkataan dia? Kuprum tak tulen 3 patah perkan. So yang 3 patah perkataan kita sambung dengan terminal bateri yang panjang tu. Yang panjang positif lah. So kuprum tulen 2 patah perkataan kan. So pendek lah sikit. So kita sambunglah dekat terminal yang pendek, negatif. Tu cara saya nak hafal. Sebab saya pun masa mula-mula belajar macam kamu, saya pun confused. Ni nak sambung dekat terminal mana Ni nak sambung dekat terminal mana So itu memang masalah biasa kita sebagai pelajar. So kamu kena cari satu tips, cara untuk mudah kamu ingat benda tu. Boleh tak?
Boleh. Okey. Sebab biasanya kita memang banyak benda nak ingat, so kamu kena adalah satu cara untuk kamu nak mengingat dengan mudah. Okey, so lepas kita dah sambung kepingan kuprum tulen dengan tak tulen ke terminal sel kering, and then kita hidupkanlah suis dan biarkan arus elektrik tu mengalir selama 30 minit. Ingat, biasanya proses elektrolisis ni kita jalankan antara 30 hingga 60 minit. Okay, kemudian kita rekodlah perubahan pada anod dan kathod. Okay, so macam mana kita nak rekod? Okay, kita tengok sama-sama. Okay, dekat anod, ingat dekat anod adalah kepingan kuprum tak tulen. So dia menggunakan elektrod kuprum. So bila dia menggunakan elektrod kuprum, okay, what happen? So, apa tadi? Kuprum ni dia akan, cikgu dah lupa nak cakap apa. Okey, kepingan kuprum tak tulen ni dia akan bertindak mendermakan elektron. So cikgu tulis dekat sini, kuprum dia akan dermakan elektron membentuk ion kuprum. So apabila kuprum ni menderma membentuk ion kuprum, so what happen tu kepingan dia akan menipis. Okay, kepingan kuprum tidak tulen tu akan menipis. Kenapa dia menipis? Kerana dia menghasilkan ion kuprum 2. Okay, so itu persamaan setengah dia. Dan yang kedua untuk kathod, okay, kuprum tulen, dekat kathod macam biasalah, bukan kathod tu yang menerima, bukan elektrod tu yang menerima ion kan, tapi ion kuprum. Ion kuprum daripada elektrolit tu sendiri yang akan menerima elektron. Satu. Okey, so dia akan menerima elektron menghasilkan logam kuprum. So pemerhatian yang kita nampak, kejap cikgu nak cari warna perang. Okey, so kamu akan nampak dekat sini, Allah, kenapa tak nak keluar? Dekat sini kan, kepingan kuprum tak tulen tu semakin menebal. Itu yang kita nampak. Kalau yang tadi tu semakin menipis, tapi kuprum tulen tu semakin menebal. So kita kata kuprum tulen menebal. Boleh nampak ke tulisan cikgu tu? Menebal. Okey, so inference kenapa? Kerana atom kuprum terhasil. Boleh tak faham? Boleh tak faham? Boleh. Boleh okey. So kemudian kita lihatlah modul kita. Ni penerangan dia. Ini latihan. Okey, so kita tengoklah buku modul kita. Okey. So modul kita muka surat berapa yang ni ya? Muka surat 69. Kita tengok bahagian penulinan logam. Okey, so ini adalah eksperimen yang saya terangkan tadi. Kepentingan dia kita nak tulinkan logam yang tak tulen. So logam yang tak tulen tu, okey, logam yang tak tulen tu biasanya dia tak tulen sebab dia ada benda asing je. So bila kita buat penulinan, benda asing tu semua akan disingkirkan. Itu je tujuan dia. Okey, so kita lengkapkan sikit. Okey, lengkapkan bahagian prosedur. Sebab prosedur ni yang memang kerap ditanya. Okey, so yang pertama masukkan 50 cm padu larutan. So larutan apa yang kita nak guna? So ni larutan ion dengan larutan garam ion larutan garam. Inilah larutan garam yang mengandungi ion yang hendak ditulinkan. Awak ambil je yang tu. Larutan garam yang mengandungi ion logam. Sebab dekat sini dia guna logam. Tulen, logam tak tulen. Kalau dia terus bagi kuprum tulen, kuprum tak tulen, so kita tenanglah. Kita terus je guna garam kuprum 2 nitrat. Okay, kuprum 2 nitrat ataupun kuprum 2 sulfat. Okay. Seterusnya, okey, rendamkan kedua-dua elektrod tu di dalam larutan garam. Okey, ataupun kamu sebut terus larutan kuprum 2 nitrat. Okey, kemudian
Logam tulen sebagai katod. Ni tak ada jawab, tak ada pun perkataan kita nak lengkapkan. Memang logam tulen tu sebagai katod. Manakala logam tak tulen sebagai anod. Itu pun memang tak ada. Memang tak ada jawapan pun. Memang itulah jawapan dia. Okey, memang kosong kat situ. Memang tak ada. Okey, yang keempat, sambungkan kedua-dua elektrod kepada sel kering. Kemudian last mesti kita rekod semua pemerhatian. Right? Okay, so susunan rajah macam ni lah. Logam tulen dekat katod. Logam tak tulen dekat anod. Okay, so elektrolit dia mesti LNO3. L tu merujuk kepada ion logam. Okay, so ini adalah terminal. Terminal dia adalah anod pengoksidaan, terminal positif. So kita tengok persamaan setengah pun cikgu dah terangkan tadi. So persamaan ion kita tambah sahaja. Kedua-dua setengah persamaan. So persamaan dia inilah tadi. Biasa dia ada dua. Sebenarnya dia ada dua lah persamaan. Saiz elektrod mengecil atau elektrod menipis. Biasa saya suka ambil yang elektrod menipis. Dan untuk logam tulen, dia akan menjadi elektrod lebih tebal. Kenapa cikgu tak guna pepejal perang terbentuk? Boleh nak guna pepejal perang terbentuk, tapi sebab dia memang semula yang asal dia pun warna yang sama kan. So kita mungkin tak nampak sangatlah warna dia tu. Cuma kita nampak pepejal perang tadi tu semakin menebal. Kalau macam sudu besi, besi warna apa? Besi dia warna macam warna besi lah kan. So kalau kelabu, kalau kuprum dia akan nampak warna perang. So daripada kelabu menjadi perang tu kita boleh nampak perubahan dia ketara. Sebab tu kita kata pepejal perang terbentuk. Okey. So semasa proses elektrolisis, keamatan warna biru larutan kuprum 2 nitrat tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Sebab ni ke penerangan dia. Yang pertama, kepekatan ion kuprum dia sama. Yang kedua, kenapa kepekatan ion kuprum 2 dia sama? Sebab kadar pengayonan atom kuprum membentuk ion kuprum di anod sama dengan kadar nyahcas ion kuprum 2 membentuk atom kuprum di katod. Sebab tu kepekatan dia sama. Okey, so untuk latihan 56, okey, cikgu terang sedikit. Terangkan bagaimana untuk menulenkan logam argentum tak tulen. So kita tengok dekat sini. Okey, so argentum tulen kita sambung pada katod. Argentum tak tulen kita sambung pada anod. So larutan elektrolit yang kita guna adalah alamak, yang akan highlighter. Argentum nitrat. Okay. So soalan A. Cikgu tak nak jawab. Cikgu dah penat bercakap. So kat ion yang hadir dalam larutan. Siapa boleh nyatakan kat ion yang hadir dalam larutan? H plus dan argentum. H plus dan argentum. Okey. Pada rajah, tandakan terminal negatif dan terminal positif. Which one is terminal negatif? Tak dengar. Kuat sikit. Katod. Katod terminal negatif. Tulis dekat sini. Terminal negatif. Which one is terminal positif? Of course lah anode kan. Lagi nak tanya. Okay, terminal positif. Okay. Alright, so kita tengok dekat sini. Nyatakan. Ni cikgu nak sorang-sorang jawab. First, kita start dengan Amira Zafira. Okay, Amira Zafira ada? Amira Zafira. Okay, Amira nyatakan elektrod di anode Amira. Kepingan logam argentum. Kepingan logam argentum. Betul ke? Dekat anode. Betul tak Alia? Betul tak jawapan Amira? Amira kata elektrod dekat anode adalah argentum. Kepingan argentum. Logam tak tulen lah cikgu. Argentum tak tulen. Okey, tolong betulkan argentum tak tulen. Okey, manakala elektrod yang bertindak di elektrod di katod, Cik Nordania.
Cik Nur Dania. Ya. Okey. Soalan C Elektrod di katod apa? Okey, kalau tak tahu, kamu boleh sebut tak tahu supaya Tak ada tahu. tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Bagi tahu je tak tahu. Okey. So, apakah siapa yang boleh bantu? Alice ke, Elisa ke? Elektrod di katod. Argentum tulen. Argentum tulen. Thank you sangat. Siapa yang jawab tadi tu? Okey. Seterusnya Cik Nordania dah. Sebenarnya saya tengah isi kehadiran juga ni. Nak tengok kehadiran siapa yang hadir. Sambil-sambil tak save PBD kamu tu. Okey, Fatin. Elisa, sorry. Elisa, boleh tak sebutkan setengah persamaan di anode? Elisa, setengah Ya. persamaan. AG AG, menghasilkan okey, menghasilkan. AG plus Okey, tambah E. okey, good. Betul lah tu, bagus. Alright, good, thank you. Okey, Fatin. Fatin, boleh tak nyatakan setengah persamaan di katod? AG plus AG plus. tambah elektron menghasilkan atom argentum. Bagus Fatin, betul. Good. Okey, Terima kasih. pemerhatian. Alright, good. Pemerhatian, cikgu nak Haizil. Hari ni Iman tak ada Dia kena balik kampung, ada emergency. Oh ya ke? Patut cikgu tak dengar suara dia hari ni. Okey, tak apa. Nanti kita share lah video dekat dia. Haizil, apa pemerhatian dekat anode Haizil? Logam argentum tak tulen menipis. Pandailah Haizil, good. Argentum tak tulen menipis. Okey, good. Menipis, bagus. Okey, inference. Kenapa argentum tak tulen menipis, Alice? Sebab ion argentum berhasil. Kerana argentum tak tulen ni dia mengion, menghasilkan ion argentum ataupun kita tulis ion argentum terhasil. Okey, bagus Alice. Next is Farhana. Okey, Farhana, apa pemerhatian yang terbentuk di katod Farhana? Farhana? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Kita minta bantuan Anis Sufia boleh? Ya cikgu. Okey, Anis, apa pemerhatian yang berlaku di katod Anis? Logam argentum tulen menjadi menebal. Betul. Pandai. Okey, good. Iaitu kita kata, sekejap, cikgu nak guna pen merah. Okey, argentum tulen menebal. Okey, logam argentum tulen menebal. Okey, kenapa logam argentum tulen menebal, Sharifah? Kenapa semakin menebal? Sharifah Nur Anis. Saya tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, tak apa. Siti Nabila? Atom argentum terhasil. Ya, betul. Bagus. Atom argentum terhasil. Atom argentum terhasil. Okey. Okey. Alright. Yang tak faham tu nanti tolong buat lagi semula, baca balik. Kalau tak faham juga PM lah cikgu. Tanya cikgu ni kenapa jadi macam ni, okey. Cikgu tak sempat nak compile lagi record video PDPR kita. Nanti cikgu ada masa, cikgu akan compile dan cikgu akan upload dekat YouTube
Okay, so soalan 57, soalan berbentuk esei. Okay, soalan berbentuk esei tapi dia 4 markah sahaja. Okay, so kamu boleh cuba buat. Okay, kamu cuba buat lepas ni latihan 58. Okay, pun sama, senang aja. Dan the last one, soalan 59. Okay, so ini adalah latihan yang cikgu nak kamu buat lah. Itu latihan-latihan dia yang lain cikgu dah bincang, so kamu boleh cuba jadikan rujukan. Okay, kamu buat. Okay, so sekejap cikgu nak share screen. Yang lagi satu. Okay, so kamu cuba buat, kamu tunjuk dekat sini, kamu share dekat GC kamu. Okay, sekejap cikgu tunjuk GC. Mana GC, mana? Okay, cikgu dah masukkan tugasan ni dekat GC ni latihan 59 hingga 54 hingga 59. So kamu macam biasalah kamu buat dan kamu snap gambar hantar dekat cikgu. So ni cikgu dah ada 2 orang daripada 5 beta yang dah hantar. Okay, so nanti kamu buat, kamu hantar dekat cikgu. Ada masalah, ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Okey, tak ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu nak kamu isi kehadiran hari ni. Ada tak link kehadiran? Ada tak link kehadiran? Ada. Ada. Okey, so kamu isi link kehadiran tu sekarang. Saya nak tunjukkan kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan ni saya akan paparkan dalam ruangan chat ni Okay, kriteria kejayaan ni saya akan masukkan dalam ruangan chat. Mana ya? Ni. Mana? Okay, saya stop dulu recording.